Kajian saya adalah bertajuk pengaplikasian kefahaman tingkah laku ataupun behavioural insight dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah di Negeri Sembilan. Ada 5 perkara hari ini bermula dengan pendahuluan, teori kajian, metodologi kajian, rumusan dan juga rujukan. Dari segi pengenalan, di Negeri Sembilan, kerajaan perlu menjalankan fungsi untuk kesejahteraan rakyat. Hubungan reciprocal antara kerajaan dan rakyat adalah penting, di mana kerajaan akan menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat dari segi penyediaan infrastruktur, kemudahan-kemudahan untuk rakyat. Pada masa yang sama, rakyat juga perlu untuk membayar cukai bagi membolehkan kerajaan menjalankan fungsinya yang berkesan. Penyelenggaraan dan penyediaan mengikut Muhammad adalah memerlukan peruntukan kewangan yang besar kerana ia perlu untuk mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berautoriti. Risikonya apabila kerajaan tidak dapat menjalankan fungsinya akibat daripada kekurangan kewangan akan mengakibatkan kemalangan jalan raya, akibat jalan berlubang, masalah taman permainan yang tidak diselenggara, kecederaan dan sebagainya. Baik, dari segi data, ada 3 perkara penting hari ini. Kalau kita tengok penduduk di Negeri Sembilan lebih daripada 1.15 juta dengan jumlah perempuan melebihi daripada lelaki. Data kependudukan ini menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan memerlukan peruntukan kewangan yang besar untuk menyediakan dan mengharmonikan serta mensejahterakan rakyat yang ramai. Kemudian yang data yang kedua yang kita perlu lihat adalah jumlah tunggakan cukai tanah mengikut daerah sangat tinggi, di mana Seremban mempunyai kadar tunggakan cukai melebihi 33 juta, diikuti Port Dickson, Jempol, Kuala Pilah dan sebagainya. Secara keseluruhan berdasarkan kepada Pejabat Tanah dan Galian di 92020, jumlah tunggakan melebihi daripada 45 juta. Ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Kemudian kalau kita lihat daripada Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan tahun 2019 dan 2018, penyumbang utama kepada hasil kerajaan negeri adalah cukai tanah yang pertama, kemudian perolehan daripada jualan barang-barang dan diikuti dengan terimaan lesen dan sebagainya. Disebut oleh Ketua Pengarah Tanah dan Galian tahun 2003, 70% daripada sumber hasil datangnya daripada kutipan cukai tanah. Kemudian Ketua Audit Negara membuat teguran bahawa di Negeri Sembilan tunggakan cukai tanah sangat tinggi, di antara 4.3% hingga 66.2% tunggakan, dan kerajaan negeri disarankan oleh Ketua Audit Negara untuk mengurangkan ketirisan hasil kerajaan dan meningkatkan usaha untuk mengutip akaun belum terima. Permasalahan kajian hari ini, dalam kajian ini kita tahu bahawa kalau tidak dikutip tunggakan cukai, dia akan menyebabkan berlaku masalah kepada kerajaan. Sebab itu, Kerajaan Negeri Sembilan telah melaksanakan pelbagai kaedah dan juga standard operation proceeding ataupun prosedur operasi standard. Antaranya ada menghantar bil cukai tanah, melaksanakan kempen, aktiviti turun padang, strategi khas, penguatkuasaan dan sebagainya. Dengan pelbagai kaedah dan strategi ini, statistik masih lagi menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam tunggakan cukai tanah dan tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Bidal mengatakan bahawa kalau sekiranya tunggakan cukai ini tinggi, dia boleh melemahkan keupayaan kerajaan untuk menyediakan kemudahan kepada rakyat. Tujuan kajian kita nak meneliti aplikasian kefahaman tingkah laku dan mengurangkan tunggakan cukai tanah. Penting tunggakan cukai tanah ini ataupun cukai tanah ini dalam aspek penyelenggaraan dan pengurusan, di mana kutipan cukai tanah ini akan dikumpul dan seterusnya digunakan kembali untuk rakyat. Pengaplikasian kefahaman tingkah laku ini boleh untuk kita gunakan bagi kita memahami dan menyelesaikan masalah tunggakan tanah tersebut. Objektif kajian adalah untuk kita menguji keberkesanan teknik mesej nada beradab, satu mesej baru yang kita perkenalkan selain daripada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kemudian kita menganalisis pengaruh kelompok, kesan tumpuan, pengaruh priming dan juga pengaruh ketakutan terhadap kefahaman tingkah laku dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah. Persoalan kajian adalah, adakah teknik mesej nada beradab ini berkesan dalam mengatasi tunggakan cukai tanah di Negeri Sembilan? Adakah pengaruh kelompok, kesan tumpuan, pengaruh priming dan pengaruh ketakutan ini berkesan terhadap kefahaman tingkah laku dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah di Negeri Sembilan? Hipotesis yang kita bina adalah terdapat pengaruh kelompok, kesan tumpuan, pengaruh priming dan juga pengaruh ketakutan terhadap kefahaman tingkah laku dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah di Negeri Sembilan. Dari segi ruang lingkup, kita perlu sedar bahawa kajian tentang kefahaman tingkah laku ini masih baru di Malaysia, tetapi di peringkat antarabangsa ianya telah meluas. Oleh yang demikian, kajian ini akan melihat kepada aspek dasar sahaja untuk kita meneliti kebolehlaksanaan pendekatan kefahaman tingkah laku ini dalam mengubah dasar awam, khususnya berkaitan dengan pengurangan tunggakan cukai tanah di
Negeri Sembilan. Fokus kepada cukai tanah kerana penyumbang hasil utama kerajaan negeri dengan menggunakan intervensi mesej komunikasi nada beradab. Kita pakai kaedah kajian kuantitatif secara eksperimental dengan selari dengan kohon kata kalau kita menggunakan eksperimental minimum responden kita ada 15 orang. Jadi dalam kajian ini kita akan pakai 15 orang responden dalam kumpulan rawatan, 15 orang responden dalam kumpulan kawalan dan 15 orang responden dalam kumpulan kajian rintis. Sama ciri-ciri responden iaitu pembayar cukai di Negeri Sembilan yang mempunyai tunggakan cukai tanah. Kepentingan kajian adalah untuk kita mengubah tingkah laku pembayar cukai, memastikan perkeliling perbendaraan dipatuhi, mengurangkan teguran audit dan kutipan kaedah yang konvensional ditukar kepada kaedah yang lebih dinamik iaitu teknik mesej nada beradab. Kemudian kita nak transformasikan dasar pencukai awal Negeri Sembilan serta SOP sedia ada ke arah yang lebih berkesan dinamik dan juga progresif. Dari segi kerangka, asas kepada kajian ini akan dibina berdasarkan pada teori nudge. Ada 4 elemen: pengaruh kelompok, kesan tumpuan, priming dan juga ketakutan. Kita jadikan ia sebagai asas kepada kajian untuk menggalakkan pemilik cukai tanah membayar tunggakan mereka dan menjelaskan tunggakan tersebut. Kita ambil teori nudge ini daripada Richard H. Taylor dan juga Cass R. Sustain melalui buku yang bertajuk Nudge Improving Decision about Health, Wealth and Happiness. Seterusnya, kita akan pergi pada justifikasi pemilihan teori nudge. Teori nudge ini akan merupakan satu teori yang dipilih oleh saya untuk kita memahami bagaimana seseorang itu berfikir, membuat keputusan dan juga berkelakuan dan memperbantu atau membantu orang memperbaiki pemikiran, keputusan, mengurus pelbagai jenis perubahan lah. So ini adalah antara justifikasi kita memilih teori nudge tersebut. Ada 4 elemen yang diketengahkan: pengaruh kelompok, seseorang akan berasa terasing sekiranya tak mengikut kumpulan yang lain. Dari segi kesan tumpuan, setiap mesej perlu menonjol mempunyai strategi tersendiri. Priming, penekanan yang diberikan oleh seseorang akan memotivasikan orang yang lain. Dan pengaruh ketakutan, seseorang bertindak berdasar kepada reaksi, emosi dan ketegasan. Kerangka kajian, kalau kita tengok dari segi tingkah laku sedia ada, semua orang akan menerima bil masing-masing pada awal tahun. Mereka mengambil maklum bahawa terdapat tunggakan cukai tanah tetapi tidak menjelaskan cukai tanah. Jadi di sini mesej nada beradab akan diterapkan di mana subjek akan didedahkan kepada intervensi mesej tersebut untuk mengubah tingkah laku sedia ada kepada tingkah laku yang diharapkan. Dari segi kerangka kajian, pembalik ubah bebas kita ada 4 di dalam teori nudge, iaitu pengaruh kelompok, kesan tumpuan, pengaruh priming, pengaruh ketakutan, dan pembalik ubah bersandar kita adalah perubahan tingkah laku dalam menjelaskan tunggakan cukai tanah. Dari segi metodologi, kita akan menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif. 2 perkara yang saya sebut tadi iaitu kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan, di mana tingkah laku sedia ada adalah pembayar cukai mempunyai tunggakan. Jadi kita akan menggunakan pendekatan kajian eksperimental tulen yang dipecahkan pada 2 kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan. Tingkah laku sedia ada ini akan diuji berdasarkan pada pra-ujian set A, di mana borang soal selidik akan diedarkan kepada 15 orang kumpulan kawalan dan rawatan ini, dan kemudian selepas selesai mengisi borang soal selidik tersebut, mereka akan memperoleh mesej intervensi ataupun intervensi iaitu dalam kumpulan rawatan akan menerima mesej nada beradab, manakala kumpulan kawalan akan menerima intervensi dalam bentuk bil cukai tanah. Selesai mereka membaca dan menerima intervensi tersebut, mereka akan seterusnya melalui pasca ujian dengan borang set B, di mana tingkah laku sasaran kita akan membuat analisis dan perbandingan sebelum dan juga selepas menerima mesej intervensi, dan seterusnya kita berharap bahawa di akhirnya akan berlaku pengurangan tunggakan cukai tanah dengan mengubah tingkah laku sedia ada kepada tingkah laku yang baru. Kumpulan rawatan, kita akan pakai mesej nada beradab sebagaimana yang diterangkan oleh saya. Dalam mesej nada beradab ini ada 4 elemen nudge tadi, iaitu pengaruh kelompok, kita akan tekankan dalam mesej tersebut. Kemudian yang kedua ada pengaruh ketakutan, kita akan masukkan sedikit elemen ketakutan, begitu juga dengan priming dan juga spotlight ataupun kesan tumpuan. Dalam kumpulan kawalan hanya menggunakan bil cukai tanah untuk melihat reaksi mereka selepas menerima bil cukai tanah tersebut. Dari segi persempelan kajian,
ciri-ciri sampel yang kita gunakan adalah mereka-mereka mempunyai tunggakan cukai tanah di Negeri Sembilan dengan 15 orang iaitu kepala rawatan 15 orang dan juga kepala kawalan 15 orang. 30 responden ini akan melalui satu tempoh eksperimen selama 1 minggu. Dan sebelum menjalankan kajian sebenar, kita akan melakukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen di mana borang-borang pasca ujian dan juga pra ujian ini akan melalui pemeriksaan dan penelitian oleh pakar-pakar dalam bidang bahasa, dalam bidang susunan ayat dan sebagainya untuk melihat bahawa tidak ada salah faham dan interpretasi yang berbeza dalam borang soal selidik dan juga mesej intervensi. Kemudian selepas melalui kesahan dan kebolehpercayaan akan melalui kajian rintis. Kajian rintis ini akan dipilih dari kalangan responden yang lain daripada kajian sebenar. Dari segi analisis data, dari segi maklumat demografik responden, kita akan menggunakan statistik deskriptif, kekerapan dan juga peratusan. Kemudian keberkesanan teknik mesej nada beradab iaitu intervensi yang kita gunakan akan diuji berdasarkan pada data pembayaran cukai sebelum dan juga selepas menerima mesej nada intervensi. Yang ini akan kita dapat melalui kerjasama daripada pejabat-pejabat daerah di mana responden tersebut berada. Kemudian dari segi H1 hingga H4 ini adalah hipotesis kita. Hipotesis iaitu terdapat pengaruh kelompok, kesan tumpuan, pengaruh priming dan juga pengaruh ketakutan terhadap kefahaman tingkah laku. Dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah ini, kita akan menggunakan multiple regression atau regresi berganda untuk melihat pengaruh teori nudge ini terhadap kefahaman tingkah laku. Baik, yang ni yang diterangkan bagi menjawab objektif 1. Contoh data pembayaran cukai sebelum dan selepas menerima mesej nada beradab bagi kepala kawalan dan rawatan. Kedua-dua kumpulan ini akan kita dapat maklumat daripada pejabat daerah dan tanah masing-masing untuk melihat berapa jumlah tunggakan sebelum daripada mesej intervensi diterima dan juga sama ada mereka mengambil tindakan ataupun tidak selepas menerima mesej data intervensi tersebut untuk membayar tunggakan mereka dan direkodkan juga tarikh bayaran tersebut. Jadi dari segi rumusan, kita perlu akui bahawa tunggakan cukai tanah ini adalah isu nasional di mana semua pejabat-pejabat daerah mengalami masalah yang sama. Secara konvensionalnya dalam Kanun Tanah Negara 1965 dijelaskan melalui tindakan untuk menghantar bil dan juga mengambil tindakan penguatkuasaan, tapi masih lagi belum mencapai tahap yang kita inginkan. Justru kita ketengahkan behavioural insight ini untuk kita kaji pemikiran dan juga kita berhasrat untuk mengubah pandangan dan juga perspektif pembayar cukai ke arah lebih untuk melaksanakan tanggungjawab untuk membayar cukai. So itu adalah antara kajian yang akan dilaksanakan oleh saya yang bertajuk pengaplikasian kefahaman tingkah laku dalam mengurangkan tunggakan cukai tanah di pejabat daerah dan tanah ataupun di Negeri Sembilan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.